Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Asnisa binti Jusin. Hari ini saya akan membentangkan konsep identiti dan jati diri Melayu serta isu masalah mental. Kandungan pembentangan saya ada 4, iaitu pengenalan, objektif, analisis kajian, dan penutup. Kita pergi terlebih dahulu kepada pengenalan, iaitu mengenai konsep identiti dan jati diri Melayu. Setiap bangsa wujud di dunia mempunyai identiti dan jati diri mereka sendiri melalui pegangan agama yang dianuti, warisan budaya, nilai murni, serta kekuatan dalaman alami bangsa. Identiti pula gabungan konsep diri individu yang menjadi ahli dalam sebuah masyarakat. Jati diri kuku dianggap sukar menerima pengaruh yang bertentangan dengan budaya bangsa itu, seperti contoh pengaruh budaya barat. Sebagai contoh, masyarakat Cina, India dan Melayu mempunyai identiti dan jati diri mereka sendiri. Contohnya adalah masyarakat Cina, di mana kita akan mengenal mereka sebagai pedagang. Dan konsep jati diri juga umum dipengaruhi oleh faktor didikan ibu bapa yang bermula daripada rumah. Seterusnya adalah objektif. Saya memilih isu masalah mental untuk dikaitkan dengan konsep identiti jati diri, iaitu terdapat 3 objektif yang saya buat. Mengenal pasti punca-punca masalah mental berlaku sehingga hilang identiti dan jati diri dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kedua adalah mengenal pasti kesan-kesan masalah mental terhadap kalangan masyarakat di Malaysia. Dan yang ketiga adalah menganalisis langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah mental yang berlaku berkurangan di Malaysia. Analisis kajian saya yang pertama adalah mengenal pasti punca-punca masalah mental berlaku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Masalah mental ini umum diketahui sebagai penyakit mental. Dan masalah mental ini juga merupakan gangguan kepada fungsi otak yang menyebabkan fungsi otak itu mengakibatkan seseorang itu berubah proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Penyakit mental ini bukan hanya sejenis penyakit, namun terdiri daripada pelbagai kategori, iaitu ada 3 kategori. Yang pertama adalah neurosis yang lazimnya mengalami perubahan dan gangguan di alam pemikiran tanpa menjejaskan kewarasan mereka. Seterusnya adalah kategori psikosis pula. Mereka yang mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran, perasaan, tingkah laku dan kewarasan mereka juga pula terjejas. Seterusnya adalah kecanduan personality ataupun bipolar yang lebih dikenali, di mana seseorang itu mengalami kecacatan perwatakan atau karakter. Poin yang pertama mengenai punca-punca masalah mental adalah jangkaan pencapaian akademik yang cemerlang. Jangkaan pencapaian akademik yang cemerlang ini biasanya terjadi kepada para pelajar yang mengalami penekanan isu kesihatan mental yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tekanan akademik. Ramai dalam kalangan pelajar menghadapi persaingan sengit dari segi akademik, di mana mereka terpaksa mencapai jangkaan tinggi daripada orang sekeliling mereka. Hal ini akan menambahkan mereka mengalami tekanan prestasi, bebanan pelajaran berlebihan. Seterusnya adalah tingkah laku pemakanan yang tidak sihat. Makanan berlebihan atau kurang makan boleh menjadi petunjuk utama masalah kesihatan mental ini berlaku. Dalam perkara ini, dua perkara dapat dilihat melalui akses kepada bahan makanan yang sihat dan maklumat tentang sukatan pemakanan yang tidak betul selalu tersedia untuk isi rumah. Makanan berlebihan dan kurang makanan juga boleh menjejaskan keyakinan diri remaja serta menjejaskan perasaan mereka sendiri. Seterusnya adalah punca masalah mental juga adalah disebabkan biologi ataupun secara fizikal yang terjadi. Setengah penyakit sering dikaitkan dengan bahan kimia yang tidak seimbang di dalam otak, dikenali sebagai neurotransmitter. Bahan kimia ini berperanan untuk membolehkan sel-sel otak berhubung antara satu sama lain sehingga mengganggu fungsi otak. Genetik juga mempunyai sumbangan dalam keadaan masalah mental ini. Ahli keluarga yang mempunyai masalah mental cenderung mewarisi penyakit yang sama namun lebih kompleks dan melibatkan banyak jangkitan dan kecederaan otot yang turut boleh menyebabkan penyakit berkaitan emosi.
Seterusnya juga adalah masalah mental ini mengambil kira keadaan sekeliling seperti kawasan persekitaran tempat kerja dan rakan-rakan. Berhubungan dengan orang sekeliling seperti kawan-kawan menjadi punca kepada masalah seperti pergaduhan, cemburu, ditipu dan rakan sendiri. Seterusnya yang akhir sekali adalah berpunca daripada masalah keluarga. Didapati bahawa masalah keluarga selalunya berpunca daripada masalah mental yang dianggap sebagai pucuk bermulanya penyakit ini. Seterusnya kita pergi kepada mengenal pasti kesan-kesan masalah mental terhadap kalangan masyarakat di Malaysia. Masalah mental ini boleh memberi impak yang mungkin kita lihat, namun tanpa kita sedari ia dapat memberi impak yang besar. Yang pertama adalah boleh menyumbang kepada kes jenayah. Menyumbang ke kes kejenayaan ini seperti penderaan tanpa mereka sedari yang mereka lakukan. Pembunuhan juga boleh merupakan salah satu faktor jenayah yang boleh berlaku disebabkan penyakit mental. Seterusnya adalah memberi kesan kepada penumpuan dan kemajuan diri seseorang itu. Jika kita lihat seseorang itu apabila mengalami penyakit mental, mereka akan tidak dapat bekerja dan melakukan rutin harian mereka seperti biasa. Hal ini kerana kita dapat lihat mereka akan mengambil masa yang lebih lama untuk memahami topik dan tugasan dan tidak dapat mengambil bahagian secara aktif dan tidak berminat untuk menambah minat diri untuk lebih maju ke hadapan. Dan seterusnya adalah masalah mental yang juga memberi kesan kepada penglibatan akademik. Banyak institusi akademik di seluruh dunia yang menyatakan bahawa pelajar cenderung mengalami kesihatan mental sehingga mereka kurang mengambil bahagian dalam akademik. Terutamanya para pelajar yang akan mungkin lebih kurang minat untuk belajar, kurang pelibatan dalam aktiviti dan kurang bersosial dengan rakan-rakan sekelas. Akhir sekali adalah menjejaskan kesihatan. Hal ini kerana menjejaskan kesihatan, mereka akan kurang mengambil peduli tentang kesihatan mereka sendiri. Seperti rutin harian mereka tidak teratur. Perkara ini akan membuatkan mereka akan kurang sihat dan rehat yang tidak mencukupi serta otak semakin lambat yang berfungsi untuk memproses sesuatu tugas atau pekerjaan. Hal ini kerana manusia perlu memerlukan rehat 8 jam sekurang-kurangnya untuk badan mula berfungsi dengan sebaik mungkin. Seterusnya adalah menganalisis langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah mental ini berkurangan di Malaysia. Pelbagai peranan harus menggadi bahu untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah mendapatkan rawatan psikologi yang merupakan salah satu cara yang dipandang secara efektif. Rawatan psikologi ini adalah salah satu rawatan yang dianggap efektif terutamanya pesakit yang mengalami masalah mental lebih parah. Pusat Kesihatan Psikologi juga merupakan salah satu tempat yang memberikan bantuan untuk mereka yang mengalami gejala awal ataupun gejala teruk. Mereka bertanggungjawab untuk memberikan kaunseling serta menjadi pendengar setiap luahan mereka yang mengalami tekanan fikiran dan beban kehidupan mereka. Seterusnya juga adalah mengambil langkah dengan bersukan. Bersukan adalah boleh menghasilkan endorfin yang mengurangkan perasaan stres dan otak akan meningkatkan mood untuk mengurangkan perasaan stres juga. Bersukan juga boleh meningkatkan kualiti tidur dan tidak langsung membaiki rutin harian. Dan seterusnya adalah meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan bilik mental dan seterusnya adalah meningkatkan kesedaran kesihatan mental dalam bilik darjah. Pihak kerajaan haruslah mengerah Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan pengetahuan umum tentang masalah mental ini dan gejala apa yang mereka akan hadapi sekiranya tidak mengurus masa dengan baik. Para tenaga pengajar juga perlu dimaklumkan tentang bagaimana kesihatan mental perlu mempengaruhi mereka. Pihak sekolah juga harus bertanggungjawab untuk membuat program atau kempen kesedaran kepada para pelajar. Akhir sekali adalah mengurangkan penggunaan media sosial. Hal ini kerana orang ramai dapat melihat perkara-perkara yang mampu mendorong mereka ke arah tekanan hidup seperti komen yang tidak bagus dan kecaman yang tidak bagus untuk fikiran manusia. Penggunaan media sosial juga boleh menjejaskan kesihatan seperti di mata, di mana apabila mata melihat skrin telefon terlalu lama sehingga boleh menyebabkan kerabunan dan menyebabkan kelewatan tidur sehingga badan tidak dapat merehat secukupnya. Seterusnya adalah kesimpulannya,
Masalah mental ini tidak boleh dipandang remeh sehingga kan tidak mengambil tahu mengenai perkara sebegini. Oleh sebab itu pentingnya kita mempunyai rutin harian yang mampu mengatur masa kita sehingga menguatkan jati diri dalam diri kita. Oleh itu, dengan rasa bertanggungjawab, marilah kita saling berganding bahu membantu golongan yang memerlukan ini demi masa hadapan dan pembangunan negara.